Surah Al-Anfal. Tukar pula daripada Makkiyah kepada Madaniyah. Tertib surah ke-8, bilangan ayatnya 75. Ini surah Madaniyah. Tertib turunnya ke-88, bilangan paragrafnya ada 8. Mesej utama surah: 1. Falsafah jihad. Yang kedua, adab dan disiplin jihad. Ketiga, galakan berjihad. 4. Hukum perang dan damai. 5. Kelebihan jihad. Jadi ini surah jihad saja. Surah jihad. Gabungan dua surah yang sangat penting menceritakan tentang jihad. Ni jihad kalau kita kata dari sudut teori, dari sudut falsafah, dari sudut gagasan jihad. At-Taubah jihad dari sudut praktikal. Secara praktikal dibuat macam mana? Dan siapakah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita berjihad dengan mereka? Siapa? Itu dua. Dan dua surah ini saja. Dalam Quran ini, selepas satu surah nak pergi kepada surah lain itu tidak ada bismillah. Tidak ada bismillah. Salah satu hikmatnya, para ulama mengatakan sebab kedua-dua surah ini tidak mencerminkan sifat Rahman Rahim Allah. Tidak mencerminkan itu. Sebab bunuh ni, tumpah darah. Di sana sini orang bertempik, menangis, hilang keluarga, sedih. Itu akan merupakan gambaran sifat Rahman Rahim Allah. Kita kalau nak sembelih binatang kan, nak sembelih binatang, kita tidak diajar baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun disuruh kita sebut nama Allah juga, tapi disuruh Bismillahi wallahu akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tak sesuai sifat itu dengan sembelih. Walaupun kita boleh makan, memang kita boleh sembelih, Allah mengizinkan kepada kita. Kalau tidak, tak boleh. Sebab itu binatang yang hidup, walaupun dia tak ada akal, tak ada hati perut seperti kita, tak ada hati sanubari, walaupun dia hidupan, nak dapat kita buat gitu, kena dapat keizinan daripada Allah. Allah hanya mengizinkan apabila kita menyembelihnya dengan namanya, bukan nama lain. Kalau nama lain tak boleh. Itu termasuk dalam menganiayai makhluk lain. Sama juga di sini. Kenapa tidak ada bismillah di sini? Sebab yang utamanya ialah Nabi tak buat begitulah. Dia tak suruh letak bismillah di celah, tak ada. Memang tak ada. Inilah satu surah yang tidak ada bismillah. Selepas inilah, selepas Al-Anfal, paragraf 1 ayat 1 hingga 4, pendahuluan dan menyatakan berita gembira akan mendapat keampunan dan rezeki yang mulia. Paragraf 2 ayat 5 hingga 14, pemandangan latar belakang perang Badar dan tujuan perang. Paragraf yang ketiga ayat 15 hingga 28, kewajiban berjihad dan arahan supaya taat dan patuh. Paragraf yang keempat ayat 29 hingga 40, kesalahan jenayah orang-orang Quraisy Mekah dan keharusan berjihad melawan mereka. Paragraf yang kelima ayat 41 hingga 47, harta rampasan perang dan hukum hakam perang. Paragraf yang keenam ayat 48 hingga 54, peranan iblis dalam peperangan Badar, sikap orang-orang munafik dan Abu Jahal yang betul-betul mengikuti jejak langkah Fir'aun. Hukum hakam ni, paragraf yang ketujuh ayat 55 hingga 71, hukum hakam perang dan damai. Paragraf yang ke-8 ayat 72 hingga 75, ayat-ayat terakhir surah, dan berita gembira akan diberikan pengampunan dan rezeki yang mulia. Zaman diturunkan surah ini dan latar belakangnya. Perang Badar telah berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Surah Al-Anfal adalah satu surah Madaniyah yang diturunkan sekitar bulan Zulqa'dah tahun kedua Hijrah, selepas berlakunya peperangan Badar. Sebelum perang Badar sudah turun surah At-Talaq dan surah Muhammad. Kesinambungan surah Al-Anfal dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah sebelum ini, yaitu surah Al-A'raf,
dinyatakan bagaimana bangsa-bangsa yang durjana telah dibinasakan secara langsung oleh Allah. Di dalam surah Al-Anfal ini pula mereka dibinasakan secara tidak langsung dengan berperang melawan orang-orang Islam. Akibatnya mereka menerima kekalahan dan sebahagian besar daripada mereka terbunuh. Kaum yang menderhakai Allah perlu dihapuskan supaya hilang kerosakan dan fitnah yang besar dari muka bumi. Ini ayat yang ke-62. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Untuk menghukum kaum yang jahat, Allah telah mentakdirkan berlaku peperangan di antara orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Islam. Ia juga merupakan ujian kepada orang-orang Islam. Jadi kalau Allah membinasakan terus secara langsung, tak adalah orang Islam ni terlibat secara langsung, tak teruji lah untuk membuktikan ini sahabat-sahabat ni adalah orang-orang yang terpilih, maka Allah SWT mentakdirkan berlaku perang. Padahal perang itu bukan pun dimulakan oleh orang-orang Islam, ia dimulakan oleh orang-orang kafir. Mereka lah yang pergi menyerang orang-orang Islam di Madinah. Sebabnya Badar itu kawasan yang tidak jauh daripada Madinah. Bukan orang Islam yang pergi berceroboh Mekah. Tak pernah mereka buat begitu. Kecuali pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8 itu pun pergi tidak berlaku perang. Mereka tak berani. Semuanya bersembunyi. Yang kedua, di dalam paragraf permulaan surah Al-Anfal dan paragraf terakhirnya disebutkan hasil baik daripada jihad, iaitu orang-orang Islam mendapat keampunan Allah dan mendapat rezeki yang mulia. Ia secara tidak langsung memberi mafhum bahawa bangsa yang tidak berjihad akan hidup dengan penuh kehinaan. Itu ni panggil falsafah. Gagasan jihad itu apa? Itu benda yang kena faham. Dalam surah inilah dijelaskan dapat apa, kita dapat apa dan kenapa benda ni dibuat. Kenapa? Ada sebab orang nak serang kita, dia nak hapuskan kita. Dia nak hapuskan kita, dia membahayakan kita. Takkan kita tidak ada nak ambil tindakan? Semua dalam kehidupan kita ni yang membahayakan kita. Walaupun nyamuk, sekecil nyamuk, bila menggigit kita nak biarkan dia gigit. Kalau kita nak tampar, nak pukul dia mati. Dia pun makhluk Allah juga, bernyawa juga, nak rezeki juga, rezekinya duduk pada kita. Tapi itu mengharuskan kita membunuhnya, sebab dia mengancam kita, membahayakan kita. Begitu juga dengan makhluk-makhluk lain, sama. Manusia pun macam tu jugalah. Itu konsep jihad. Kemudian kita dapat rezeki yang mulia, dapat keampunan Allah. Yang ketiga, di dalam surah Al-Anfal dijelaskan tentang rezeki yang mulia ni. Cuba tengok ni kan, ini salah satu keunikan bahasa Al-Quran dalam surah-surah. Cuba kita tengok di sini, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ni dapat maghfirah dan rizqun karim. Ni cerita nak perang. Ni kesediaan bagi kelengkapan jiwa, kesedaran itu. Kita berperang dalam keadaan orang yang mengancam kita, nak serang kita, kita dapat keampunan Allah dan rezeki yang mulia, yakni kehidupan yang mulia, bukan kehidupan yang hina. Dia sebut sini, cuba kita tengok ujung dia ni, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sama kan dengan ayat tadi. Cuba tengok, ini orang panggil kata kunci surah duduk di mana? Sini. Sebab apa? Sebab dia sebut dua kali, di permulaan dan di penghujung dia. Dan inilah yang perlu dihayati dan difahami oleh umat Islam apabila mereka berjihad. Apabila kita faham bahawa dalam agama ni ada perintah Allah supaya berjihad, kita faham konsep jihad, apa itu maksud jihad, falsafah jihad, gagasan jihad, kena faham. Lepas tu apa yang kita dapat? Kita dapat dua perkara. Anda cuba tengok, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Cuba tengok di permulaan dia tadi,
permulaan dia tadi, ulaika humul mu'minuna haqqan. Cuma ada di sini, lahum darajatun 'inda rabbihim. Ini ada. Itu berbeza. Yang ini sama. Inilah kita panggil kata kunci. Dalam manhaj tafsir yang kita belajar ni, benda-benda macam ni yang diperhatikan. Dan bila kita dapat benda ni, satu macam keseronokan sebenarnya, unik nampak Quran. Itu cara dia. Benda ni benda besar. Benda ni benda besar. Maghfirah dan rizqun karim, kehidupan yang mulia adalah sangat besar maknanya kepada manusia. Ketika di dalam surah Al-Anfal dijelaskan tentang falsafah jihad, sementara di dalam surah At-Taubah selepasnya pula diarahkan supaya 3 golongan manusia diperangi, betul-betul diperangi. Perang sungguh dah, bukan cerita tunjuk saja, tayar saja senjata tu. Seperti mana-mana negara lah biasanya hari merdeka tu dia tayar saja senjata. Jadi kalau kita ni di Malaysia ni dataran merdeka, lalu kereta kebal, lalu pula apa ni peluru berpandu, lalu pula jet dan sebagainya, tunjuk ini kekuatan kita. Tak, itu tayar saja, bukan perang sungguh. Samalah surah Al-Anfal ni tayar dulu, perang ni pernah macam mana. Surah At-Taubah atau Al-Bara'ah perang sungguh. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Perkataan maghfirah wa rizqun karim tersebut di dalam surah Al-Anfal sebanyak 2 kali. Satu dalam paragraf permulaannya dan satu lagi dalam paragraf terakhirnya. Sebagaimana terdapat dalam kebanyakan surah-surah Al-Quran, perkara yang dianggap penting disebutkan di permulaan dan di bahagian penutupnya. Dari itu dapat disimpulkan bahawa jihad membawa manusia kepada keampunan Allah di akhirat dan kehidupan mulia di dunia. Pejuang-pejuang yang mengorbankan nyawa mereka dalam jihad dikatakan sebagai orang-orang mukmin sebenar, humul mu'minun haqqan. Ini pun kata kunci, 2 kali sebut al-mu'minun haqqan. Ni apa? Tengok situ sifat apa dia sebut. Itulah orang-orang mukmin sebenar, terbukti betul, barulah terbukti dia tu mukmin sebenar. Apa dia? Tengoklah sifat yang disebut dekat-dekat ayat tu. Misalnya kita tengok di sini, orang-orang mukmin ialah orang-orang yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka, bila dibaca ayat-ayatnya semakin bertambah iman kepada mereka dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini sifat-sifat orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang belanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Ini kan semua sifat orang mukmin ini. Tetapi di sini dalam cerita ni, dia cerita nak perang ni, dia dapat ni dahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan di hujung paragraf yang terakhir dia tu, paragraf yang terakhir di sini, ini adalah hasil jihad orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan dan memberi bantuan kepada puak-puak muhajirun itu. Mereka lah orang-orang mukmin yang sebenar. Mereka akan mendapat. Lepas tu ini semua cerita perang. Memang surah ni tema utamanya ialah perang. Tetapi perang pun orang Islam, solat dia, puasa dia, zakat dia terus berjalan. Mereka tu walaupun kata perang pun bukan ganas, sehingga bila dibaca Quran mereka menangis. Bila disebut nama Allah gemetar takut. Gitu orang Islam. Bukan dah kata orang dia bunuh orang jadi kasar jiwa tu. Tidak. Inilah yang tergambar di dalam surah ni. Ini kita panggil kata kunci. Kata kunci ni perlu difaham. Salah satu contoh mudah nak faham kata kunci ni, ini perkataan ini, maghfirah wa rizqun karim. Sebagaimana kalau kita nak faham contoh lain lah, contoh lain misalnya di dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini kata kunci, dzul jalali wal ikram, kata kunci surah Ar-Rahman. Di akhir dia tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, dzil jalali wal ikram. Itu kata kunci. Bila kita faham ini, kita fahamlah kenapa fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban berulang-ulang kali. Kenapa? Baru kita faham. Bila kita ada kata kunci itu, baru kita boleh buka apa maksud fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini contoh supaya mudah faham. Sekarang ni kita nak bincang tentang kata kunci. Jadi
fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dalam surah ini disebutkan sama ada nikmat Allah atau azab Allah. Kalau azab Allah itu adalah fenomena sifat jalal Allah. Kalau nikmat Allah itu adalah fenomena nikmat Allah, sifat nikmat, sifat ikram Allah. Itu kita faham semua, mudah. Pergi semula kepada ini Al-Anfal. Ini ayatnya. Surah Al-Anfal menyebutkan perang Badar sebagai perang di antara kebenaran dan kebatilan. Persiapan-persiapan, persediaan-persediaan dari segi zahir, senjata, dan juga dari segi kejiwaan dinyatakan di sini. Jangan lemah semangat, jangan berpecah belah, kena bersatu, kena tolong menolong antara satu dengan yang lain, kena patuh kepada pemimpin. Di sini ada. Kena sabar. Ini semua panduan yang diberikan untuk orang-orang yang hendak berperang. Jihad ibarat perkataan fitnah. Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak berjihad, nescaya akan timbul fitnah dan kerosakan yang besar di muka bumi ini. Kebaikan jihad, ini kebaikan jihad. Perkataan fitnah yang digunakan di dalam surah Anfal sangat besar artinya. Ini pun kata kunci juga. 3 ayat perlu direnungi untuk menghayati artinya. Jihad ibarat pembedahan. Falsafah jihad, konsep jihad kena faham betul, barulah kita sanggup nak buat macam doktor tu. Kenapa dia boleh bedah? Bukan nak mati, bukan nak matikan dia, nak selamatkan dia lah bedah tu, walaupun apa teruk lah. Ini pun begitu, kena faham begitu. Jihad ibarat pembedahan yang mesti dilakukan terhadap anggota badan manusia. Jihad merupakan rahmat kepada kemanusiaan, bukan kepada manusia yang jahat tu. Dia tu akan matilah, seperti orang yang bunuh orang, kita bunuh dia tu, dia matilah. Tapi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada hukuman qisas tu ada kehidupan untuk orang lain, bukan untuk yang membunuh tu. Dia tu patut matilah. Untuk orang lain kali orang tak berani lah nak bunuh, tak tentu pasal. Ini pun begitu juga. Kalau kita nak perang sangat, tak tahu, tidak semestinya yang beria-ria sangat nak perang tu dia menang. Contohnya ni puak kafir Quraisy tu. Apa akibat? Akibatnya puak dia mati. Alangkah baiknya kalau dia tidak nak perang. Sebagaimana dalam keadaan-keadaan tertentu untuk menyelamatkan nyawa manusia, pembedahan tidak mesti dilakukan. Begitulah juga kehidupan bangsa dan umat. Kadang-kadang kehidupan mereka perlukan jihad. Jika tidak, bumi ini akan dipenuhi fitnah dan kerosakan yang besar. Dengan berjihad, kanser berupa fitnah dan kerosakan yang boleh membahayakan tubuh bangsa dapat dihilangkan. Itu hikmahnya. Inilah yang ada di dalam surah Al-Anfal. Jihad perlu diteruskan sehingga fitnah betul-betul tercabut sampai ke akar umbinya, dan yang berdaulat di dunia ini hanyalah agama Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Fitnah pula disebut. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Itu orang kata, apa Islam ni, dia nak Islam saja dalam dunia. Bukan gitu. Itu tak faham tu. Kalau macam tu, kebebasan beragama tetap akan ada, tetapi yang mendominasi dunia ialah Islam, baru selamat. Sebagaimana demokrasi sekarang ni, Amerika dan sebagainya kata kita yang nak mendominasi dunia, baru selamat dunia. Kita ni contoh, padahal mereka tu bukan contoh, mereka tu perosak. Kalau orang macam ni jadi kepala duduk di atas, rosak di bawah ni. Kalau Islam duduk di atas, dia akan bagi juga kebebasan beragama, tapi tidak ada kerosakan-kerosakan yang lain tu. Itu bezanya. Ikut mana-mana pun dalam dunia ni akan ada satu kuasa besar yang panggil suatu kuasa besar. Kita ni kalau jadi kuasa besar, baik untuk manusia, untuk dunia. Tapi kalau kuasa besar tu seperti Amerika tu bukan baik, seperti Rusia, seperti China dan sebagainya. Sebab apa? Orang-orang yang beragama di bawah dia tu ditindas. Cuba tengok di China, di mana macam tu.